Bismillahirrahmanirrahim. Tes insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka ya rabbi ma 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallim ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammad ibni Abdullah afdalus salah wa taslim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang masuk bersama dengan hamba pada pagi yang penuh barakah ni, pada pagi Jumaat yang masya-Allah tabarakallah, banyaknya kelebihan pada hari Jumaat yang boleh kita sama-sama, boleh kita kongsikan atau boleh kita amalkan bersama-sama insya-Allah. Jadi pada pagi ni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih yang join. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam pagi Jumaat juga insya-Allah kepada semua. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita pada pagi ni insya-Allah. Jadi pagi ni khusus saya adalah untuk mengajak sahabat-sahabat semua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mengajak sahabat semua untuk sama-sama kita menginfak RM RM1 untuk Baitul Diyak. Baitul Diyak ni siap. Apakah Baitul Diyak? Di manakah Baitul Diyak? Apa kena-mengena PU site dengan Baitul Diyak? Itu semua akan saya terangkan kepada tuan-tuan dalam sekitar masa 30 minit ini insya-Allah. Ridwan Adli, selamat Ustaz. Minggu lepas betul ke Ustaz dapat undangan ke Manjung? Saya ingat nak pergi hari itu. Ya betul, bukan minggu lepas, bulan lepas. Bulan lepas, 2 minggu lepas kalau tak silap saya lah, Encik Ridwan Adli. Waalaikumsalam kepada yang beri salam. Terima kasih semua. Baik. Pada pagi ni tuan-tuan mati Allah, sahabat-sahabat semua, saya anggap semua ni sahabat-sahabat lah. Sahabat-sahabat dalam media TikTok ini, moga-moga kita semua beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu saya nak tanya, dah baca Al-Kahfi ke belum? Dah baca Al-Kahfi ke belum? Kalau belum, lepas ni tolong baca, sebab Al-Kahfi ni sangat bermanfaat kepada kita. Bahkan Nabi SAW kata, siapa membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan dapat Al-Kahfi sepenuhnya 1 hingga 110 itu, dia akan mendapat cahaya antara 2 Jumaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang dah baca alhamdulillah, yang belum baca tu pakat-pakat bacalah lepas ni insya-Allah. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Baitul Diyak adalah satu tempat yang telah saya asaskan semenjak tahun 2017 lagi. 2017 mula-mula kita asaskan sebuah tempat disebut sebagai tahfiz transit, yang bukan berteraskan keuntungan, bukan kita mencari keuntungan daripada pembukaan tersebut, tapi salah satu kita panggil sebagai fardu kifayah dalam masyarakat. Tapi bila mana semakin hari semakin mendapat sambutan, kita telah membeli satu tempat, sebuah rumah banglo di Laluan 14, Taman Meru Ipoh. Kita beli dengan harga RM400,000. Alhamdulillah, ramai penginfak, pewakaf-pewakaf di luar sana yang sangat bermurah hati. Kita berjaya mengumpul jumlah RM400,000 tu dalam masa 3 bulan saja. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siap dah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada yang memberi salam. Jadi bila mana kita membuka pada tempat yang baru pada tahun 2019, kemudian pelajar semakin bertambah dan mendapat sambutan yang alhamdulillah sangat hebat. Kemudian kita telah mengambil tindakan dengan kita membeli sebidang tanah. Asalnya saya beli tanah ni waktu saya berkhidmat dengan kerajaan dulu di kampung Cik Zainal. Kemudian kita beli lagi satu bidang tanah dengan wakafan daripada masyarakat. Akhirnya kita membuat keputusan untuk membina sebuah kompleks pendidikan di kampung Cik Zainal, Cemur, Perak, Darul Ridwan. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka bermulalah usaha mengumpul dana untuk beli tanah, dan kita berjaya membeli tanah dengan harga RM200,000. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, kita mengarak langkah lagi dalam tempoh PKP 2 tahun tersebut, kita posah mencari dana untuk menyiapkan sebuah kompleks. Alhamdulillah, pada sekitar setahun 4 bulan lebih, kita telah berjaya mengumpul dana tersebut. Dalam masa kita mengumpul dana, dalam masa itu juga kita membina terus kompleks pendidikan Baitul Diyak. Dan sahabat-sahabat boleh tengok dalam posting saya sebelum-sebelum ni, boleh tengok macam mana rupanya Baitul Diyak, ataupun boleh Google tulis kompleks Baitul Diyak, akan keluar lah dia punya alamatnya kat mana, macam mana nak pergi, direction dan sebagainya, akan keluarlah gambar-gambar dan sebagainya. Alhamdulillah. Cuma dah kenapa Ustaz buat kempen RM1? Maka saya nak cerita pada adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ni kita kumpul dana tersebut, khususnya kita akan pecah kepada 2.
Yang pertama, untuk kita selesaikan fasiliti dan infrastruktur yang banyak lagi kita perlu sediakan, khususnya dalam kelas-kelas. Sebab kita belajar dekat sini sampai tingkatan 5. Tingkatan 1 sampai tingkatan 3 kita fokus kepada hafazan Al-Quran. Tingkatan 4 dan 5 mereka akan dimasukkan elemen akademik dan juga vocational dalam apa panggil TVET sekarang ni, TVET. Mantek kemahiran yang kita terapkan kepada para pelajar pada tingkatan 4 dan 5. Dan tingkatan 5 insya-Allah mereka akan mengambil SPM dekat sini. Jadi itulah hasrat kita sebenarnya. Kalau boleh kita nak bagi yang terbaik, walaupun kita tahu itu mendapat kekangan. Bukan kita ni daripada sektor kerajaan. Kalau kerajaan tu dapat peruntukan daripada Kementerian Keuangan, tapi kita semua ni berusaha sendiri. Jadi salah satu usaha saya selaku pengasas Baitul Diya ini ialah dengan cara kita membuat produk, kita menulis buku, kita pergi ke merata tempat, kita mengambil kadang-kadang jemputan. Ada orang jemput saya ceramah ataupun kuliah, antara syarat yang saya bagi, bukan saya kata kena bayar saya banyak, tidak. Saya kata izinkan saya untuk buka tabung ataupun edar flyers yang boleh memberi dana kepada Baitul Diya. Maka kalau ada yang setuju, saya akan terima jemputan tersebut. Tapi kalau ada yang kata tak boleh lah Ustaz, maka saya bukan tak pergi, saya pergi juga. Cumanya kita rasa sedih sikit lah, sebab bila mana tidak ada support, tidak ada sokongan daripada masyarakat tentang isu ni. Maka azimati Allah, termasuk salah satu yang saya telah guna awal TikTok dulu, sejak saya boleh buat live ni, segala gift waktu akaun pertama saya pernah ada puluhan ribu followers dalam TikTok yang pertama, kemudian disekat sebab dalam PRU yang ke-14 baru ni kena sekat. Sebelum tu lagi sebab kuat sangat gamaknya. Jadi kemudian kita buat TikTok yang baru ini. Akaun kedua saya yang alhamdulillah, walaupun taklah ramai seperti mana akaun pertama, tapi alhamdulillah kita boleh buat live dan kita boleh khabar kepada masyarakat bahawa gift yang tuan-tuan bagi kepada saya, bunga ros ke roti canai ke topi ke dan sebagainya, semuanya itu akan masuk dalam akaun Baitul Diya. Bukan masuk dalam akaun saya, akan masuk kepada akaun Baitul Diya, dan Baitul Diya lah yang akan menerima gift daripada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya bukanlah seperti mana orang Arab letak tangan, tadah tangan, letak anak-anak kat belakang nak menunjukkan kesian supaya orang bagi gift kepada saya. Tidak. Cuma saya nak war-warkan kepada sahabat-sahabat semua, TikToker sekalian, supaya supaya kadang-kadang bila mana ada orang memberi iklan kepada kita tentang satu perkara, mungkin kita tak banyak duit, dalam bank kita mungkin ada 100 saja ataupun ada RM50 saja, tapi Masya Allah ada perbezaan antara orang yang banyak hartanya, banyak duitnya dalam bank dan sebagainya, kemudian Masya Allah ketika itu hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dia keluarkan RM1, duit dalam bank ada RM10 contoh, ataupun dalam ada RM100, dia keluarkan RM10. Dia orang susah tapi dia infak, itu lebih mulia daripada orang yang mempunyai harta yang banyak, duit ada 1 juta dalam bank. Dia keluarkan 1,000, 1 juta dengan 1,000 ni nisbah yang amat jauh. Berbeza dengan orang yang ada 100 dalam bank, kemudian dia infakkan RM10 ataupun RM5, dia tahu duit dia akan berkurang, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala harta tersebut tidak akan berkurang langsung biiznillah azza wa jalla. Jadi saya nak kempen sahabat-sahabat semua. Sebab saya ada post dalam TikTok saya kemarin, ataupun insya-Allah saya akan post lepas ni, kaedah macam mana kita nak infak. Hanya RM1 saja boleh membantu kami untuk kita pecahkan kepada 2. Alhamdulillah kita dah siapkan sebuah kompleks pendidikan. Cuma sekarang kita nak maintain macam mana. Maka banyaklah perkara yang dalam kepala otak saya nak buat macam-macam untuk jana pendapatan, supaya satu masa nanti bukan Baitul Diya ini menadah tangan, tapi kita memberi pula bantuan kepada orang lain. Salah satu yang terdekat, insya-Allah kita akan memajak satu tanah yang dalam tu ada kolam ikan untuk kita usahakan. Jadi saya minta tolong doa daripada sahabat-sahabat semua agar tuan tanah tu bermurah hati, dapat kerjasama kita untuk kita usahakan. Kita boleh buat macam-macam kat situ, boleh buat ternakan ayam dan sebagainya. Salah satu ikhtiar kita untuk menjana pendapatan kepada Baitul Diya itu sendiri, supaya saya mudah untuk bayar gaji guru, gaji staf, tukang masak ada 2 orang, warden ada 2 orang, guru ada setakat ni 3 orang, kerani ada 1 orang. Ramai juga tu, ramai juga nak kena bayar gaji mereka ni. Dan mereka dapat gaji itu kebanyakannya hasil daripada sumbangan daripada masyarakat. Ni sangat-sangat luar biasa yang boleh saya nyatakan kepada adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mama Liza, insya-Allah semoga dipermudahkan urusan ustaz dan tim
Terima kasih puan, terima kasih. Terima kasih pada Leonista hantar nasi lemak satu. Terima kasih pada terima kasih lah kerana bagi gift nasi lemak pagi-pagi ni. Alhamdulillah boleh bersarapan dengan nasi lemak. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum saya menamatkan live saya pada pagi ni, saya ingin ulas sedikit isu semasa sekarang. Kalau adik kakak perasan, terima kasih kepada Fazli bagi donat kepada saya, Fazlianti. Terima kasih. Kalau kita perasan apa yang terjadi sekarang mutaakhir ini. Mutaakhir ini kalau kita lihat sesuatu yang sangat-sangat kadang-kadang menyedihkan kita. Bila mana isu filem Mentega Terbangnya, ada isu Siti Kasim hentam kerajaan Terengganu sebab nak menguatkuasakan enakmen menutup aurat kepada orang perempuan di Terengganu. Bukan termasuk orang perempuan, orang lelaki pun sekali. Kemudian kita cerita pula tentang orang yang minum arak dengan baca bismillah. Kita pula didedahkan dengan perkara-perkara mengarut suami, pukul isteri, pelakon tumbuk isteri dan sebagainya. Semuanya itu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ridwan Adli, kenyang makan roti canai, donat. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jadi banyak isu-isu semasa yang berlaku di hadapan kita. Cuma saya ada respon 2-3 perkara. Salah satunya filem Mentega Terbang. Filem Mentega Terbang ni hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya pihak berwajib, PDRM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Agama Negeri-negeri kena ambil tindakan. Kena ambil tindakan, paling kurang buat report polis untuk menyiasat penerbit filem ini dan juga pengarah dia serta pelakon-pelakon, penulis lirik, penulis skrip dan sebagainya kena tangkap. Kena dakwa mereka ini. Sebab mereka itu walaupun dikata last sekali dia telah memilih Islam sebagai agama, tapi rentetan jalan ceritanya itu banyak yang mengarut. Mana boleh seorang Islam, kalau orang bukan Islam dia mencari-cari agama itu biasa. Tapi kalau orang Islam dia mencari-cari agama mana nak pilih, itu pelik. Itu satu kepelikan yang berlaku dalam masyarakat kita. Justru ini bukan perkara yang biasa-biasa bosku. Ini bukan perkara yang biasa-biasa, tapi perkara yang perlu ada dalam benak fikiran kita seorang Islam. Filem-filem seumpama ini tak boleh. Saya tak kata CEO of belagak, jangan duk belagak sangatlah nak kata kerajaan, tak juga. Saya tak kata kepada kerajaan. Sebab benda ni berlaku tahun 2021 lagi. Sebelum tu belum untuk kerajaan sekarang, Madani ni. Saya tak sebut pada kerajaan. Saya sebut bagaimana benda ni boleh terdedah dengan mudah sekali. Maka pasti ada kelompongan di mana-mana saja. Jadi tak sah lah CEO of belagak nak cocok-cocok. Tukarlah picture tu, jangan letak gambar pas tu, mengarut sangat. Baik. Jadi saya nak sebut apa? Supaya kita ni kena faham isu yang berlaku sekarang ini suatu yang sangat menyedihkan kita sebenarnya. Jadi saya harap sangat kepada pihak berwajib ambil tindakan. Jangan sampai netizen dulu yang mengata macam-macam baru kita nak ambil tindakan. Ini suatu yang orang panggil lembab. Tak kira siapa. Lembab sangat bila mana netizen dah bersuara, netizen pula jadi hakim. Bila mana netizen jadi hakim, kita marah. Tapi bila mana netizen mendedahkan kita mengutarakan isu ini, kita pula terlambat. Jadi pihak berwajib kena alert dalam isu ni dan segera ke depan bagi menyelesaikan isu filem Mentega Terbang ni, yang saya rasa perlu sangat kita untuk menyiasat siapakah dalang di sebalik pembikinan filem ini dan kenapa filem ini boleh dilepaskan keluar dan boleh diluluskan. Kena tahu, kalau tak diluluskan melalui Finas ataupun bahagian yang terbabit dengan Kementerian Dalam Negeri, kena siasat macam mana boleh terlepas filem seperti ini yang boleh mencalar imej Islam itu sendiri dan imej umat Islam. Jadi kita kena sedar itu. Yang kedua, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, isu Siti Kasim. Siti Kasim ni sejak dulu lagi dia memang membuat satu pandangan yang sangat menyeleweng daripada Islam. Bukan sekarang, bukan 4-5 hari yang lalu dengan menghentam kerajaan Terengganu yang mengatakan memaksa orang perempuan mengikut telunjuk orang lelaki, memaksa orang perempuan memakai pakaian menutup aurat, patuh syariah. Dia kata tengok macam dia walaupun tak patuh syariah. Tengok tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Ini pemikiran liberal yang berlaku. Pemikiran sekular yang berlaku dalam masyarakat kita. Sejak dulu lagi dia begitulah. Saya tak tahu kenapa kebal sangat dia sampai tak boleh ambil tindakan terhadap beliau. Sedangkan beliau ni banyak kali menyeleweng pandangan dia daripada pandangan sebenar. Kalaulah dulu zaman Al-Arkam, Abu Yash'ari Al-Mar'um,
ditangkap, dimasukkan dalam ISA disebabkan dikatakan akidahnya seleweng. Bayangkan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, penyelewengan yang dibuat di Siti Kasim ini bukan sikit, banyak. Salah satunya boleh kita ingat waktu Aidil Adha, waktu Hari Raya Korban. Apa dia kata tentang Nabi Ibrahim? Dia kata Nabi Ibrahim bukan bermimpi bertemu Allah, tapi bermimpi bertemu setan. Setan yang suruh Nabi Ibrahim sembelih anaknya Nabi Ismail. Tengok pandangan dia macam mana. Bagaimana dia kata bahawa aura positif boleh membentuk Tuhan. Boleh membentuk Tuhan. Aura positif makhluk manusia ni boleh membentuk Tuhan. Ni pemikiran apa? Tak lain dan tak bukan pemikiran yang sesat. Dallu wa adallu. Sesat lagi menyesatkan. Maka tak perlulah tuan-tuan macam Allah, saya nak panjang lebar. Tuan-tuan boleh Google saja kesesatannya macam mana, gaya hidupnya, tentang Oktoberfest, tentang pesta Arab. Dia sangat menentang bila mana kerajaan menyekat Oktoberfest. Dia marah sangat. Hatta bila mana kerajaan PM10 mendedahkan untuk kerajaan namanya kerajaan Madani, itu pun Siti Kasim hentam. Tak sah guna istilah Arab dan sebagainya. Ini yang tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala kita kata pelik manusia. Walaupun nama Siti ni nama mulia ni. Siti ni satu gelaran yang tak boleh dipakai oleh semua. Bukan senang kita nak guna istilah Siti. Siti ni singkatan daripada Sayyidah. Sayyidah maksudnya penghulu. Biasanya orang letak nama Siti ni untuk keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Jadi Siti Kasim ni saya tak tahulah daripada mana, tapi penggunaan namanya kita tak salahkan nama dia lah, tapi kita salahkan tuan tubuh itu sendiri yang mana perjalanan hidupnya banyak menyelewengkan agama Islam itu sendiri, dan ini sangat menyedihkan kita sebenarnya. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya minta sangatlah adik kakak sekalian yang di luar sana tu, kalau kita jahil, kita tak reti bab agama, kena mengaji bab agama. Yang kita risau mereka ini tak reti agama, mereka faham agama mengikut akal, otak pemikiran dia sendiri, maka sesatlah tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hamizah Yahya pagi-pagi Jumaat dah mengumpat. Tak mengumpat ya Hamizah. Ini bukan mengumpat. Kalau mengumpat, Allah tak sebut tentang nama-nama makhluk Allah yang derhaka kepada Allah dalam Al-Quranul Karim. Kalau itu dikatakan bahawa itu mengumpat. Jadi Hamizah ni pun kena mengaji jugalah. Ni pelik ni manusia. Kegan Siti Kasim ke apa ni? Baik. Jadi kalau tak puas hati boleh PM tepi apalah tentang perkataan ni. Cuma mana sebut apa dia? Kalau tak reti kena mengaji. Kadang-kadang kita tak reti, itu yang menyebabkan kita tak mengaji. Kalau kita kata ini mengumpat, ini salah satu perkara yang sangat pelik sekali. Kita nak cerita tentang manusia, mana ada orang ceramah cerita tentang lembu dan kambing. Lembu dan kambing tidak ada taklifan, beruk tak ada taklifan, tapi yang taklif itu manusia. Jadi kalau manusia itu silap, kita kena sebut nama dia. Kalau dia seorang yang tidak terkenal, ni Hamizah saya nak bagi tahu kamu, kalau dia bukan seorang yang terkenal dengan kesesatan dia, saya tak kisah langsung. Dia seorang-seorang je duduk dalam hutan, dia tak sebut kepada orang lain. Maka apa yang jadi masalah sekarang adalah dia tu orang kenal, dan kenalnya itu orang kenal dia itu dengan kesesatan yang dia bawa. Itu yang kita nak bagi tahu kepada masyarakat. Tak sah ikut cara hidup dia, tak sah itu. Jadi kena faham antara umpat dengan menegur, umpat dengan menyatakan kesilapan-kesilapan yang boleh dibuat oleh dan boleh tak yang dibuat oleh manusia-manusia yang ingin menyesatkan akidah umat Islam yang berada sekarang. Kemudian saya nak respon juga tentang orang yang minum arak, walaupun dikatakan dia itu bukan arak, tidak ada alkohol dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, dalam fiqh kalau kita mengaji ilmu, kalau kita ambil segelas air kukur ke, air kowe ke, air apa ke, air paip kita kata ini arak, kita anggap ini arak, itu pun tak boleh. Walaupun dia bukan arak, itu pun tak boleh. Apatah lagi kalau berupa macam arak, kemudian kita baca bismillah dan kita minum, ini suatu perbuatan yang menghina Islam. Itu sebab dalam posting saya semalam saya katakan, kalau dia rakyat Malaysia, kita kena cari orang ni. Kita kena cari dia dan hantar kepada pihak berkuasa. Tak usah ambil tindakan sendiri. Cuma saya nak carilah macam mana keadaan mereka berani menghina Islam sampai tara tu, yang menyebabkan kita rasa risau yang amat sangat berlakunya pelecehan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita dapat lihat tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, masalah akan terjadi dalam negara kita ni satu masa nanti. Tak kira siapa memerintah. Ini tidak termasuk kedatangan kumpulan Blackpink. Nak bagi dah ni ke hari ni 3 bulan, esok 4 bulan. Kalau tak silap saya lah,
akan datang kepada kita. Kita sibuk dengan banjir yang besar yang berlaku di Johor, di Pahang, di Sarawak dan sebagainya. Tapi Masya Allah, maksiat semakin hari semakin berleluasa. Maksiat semakin hari semakin ramai orang buat tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adik kakak sekalian, moga-moga Allah menjadikan kita di kalangan orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, yang mendengar kalam nasihat, kalam peringatan ini dan mengikuti kebaikan-kebaikan yang ada padanya biiznillah azza wa jalla. Saya mohon maaflah kalau saya terkasar bahasa. Kepada Hamizan tadi mungkin dia tersilap tu, kita maafkanlah dia insya-Allah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Adik kakak sekalian, insya-Allah pada pagi ni ada kuliah medan ilmu di Kompleks Pendidikan Baitul Diya. Jadi jemputlah, tengok, saya akan buat live nanti. Slot pertama oleh Ustaz Ahmad Faisal, slot yang kedua daripada saya sendiri insya-Allah. Jadi pakak-pakak dengarlah nanti akaun itu insya-Allah. Maaf, nombor akaun Puan Dina boleh pergi ke Facebook saya Piu Said, ataupun puan boleh tengok dekat Instagram saya Piu Said. Kat situ ada saya iklankan. Pagi ni pun saya ada iklankan sekali lagi tentang kempen RM RM1 untuk infak kepada Baitul Diya. Jadi 171 orang yang tengok saya pada pagi ni, ayo sama-sama kita infak RM1 seorang, dah dapat RM172 untuk kita salurkan kepada Baitul Diya insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.